Assalamualaikum, nama saya Umar Khan bin Hajil. Nombor pendaftaran saya ialah 01DKA21F1138. Saya pada kelas DKA 2D. Pada hari ini saya akan beritakan tentang sistem perpaipan domestik di kawasan rumah saya. Sistem bekalan air di rumah terbagi kepada dua, iaitu sistem terus dan sistem tidak terus. Maksud sistem terus ialah bekalan air dibekalkan dari paip perkhidmatan terus ke seluruh kelengkapan paip di rumah. Manakala sistem tidak terus bermaksud bekalan air dibekalkan dari meter air melalui paip perkhidmatan ke tangki simpanan dan bilik dapur. Okey, ini adalah contoh sistem terus yang terdapat pada kawasan rumah saya. Sebenarnya di kawasan rumah saya terdapat dua sistem, iaitu sistem terus dan sistem tidak terus. Pada bahagian luar, keluarga saya masa sistem terus. Okey, daripada sistem terus, kita boleh nampak keluarga saya menggunakan paip perkhidmatan dan terus ke paip harapan. Paip harapan saya berada di kawasan luar rumah. Ayah saya selalu guna untuk menyiram bunga ataupun mencuci kereta dia. Dan daripada paip perkhidmatan juga terus ke paip sinki untuk basuh tangan, basuh apa-apa sajalah. Okey, ini adalah lakaran dua sistem yang bergabung yang saya gunakan di kawasan rumah saya, iaitu sistem terus dan sistem tidak terus. Okey, saya akan terangkan tentang sistem tidak terus dahulu. Sistem tidak terus, air daripada paip penghubungan melalui meter air dan terus ke tangki simpanan air melalui paip perkhidmatan. Pada paip perkhidmatan terdapat kunci paip. Air yang masuk ke dalam tangki simpanan air akan melalui tiga paip, iaitu paip limpah, paip agihan dan paip cuci. Antara paip itu semua saya akan terangkan sebentar saja lagi. Dan manakala sistem terus yang terdapat di kawasan rumah saya, iaitu paip air daripada paip perhubungan terus melalui meter air dan akan melalui ke paip perkhidmatan dan disalurkan terus ke sinki. Okey, saya akan terangkan tentang tangki simpanan air. Sebenarnya tangki simpanan air ini mempunyai pelbagai jenis dan kebiasaannya kita akan nampak selalunya ialah 3 jenis saja. Kegunaan tangki simpanan air ialah untuk menakung air sebelum air dialirkan ke kelengkapan perpaipan di dalam rumah. Okey, jenis tangki simpanan air yang pertama iaitu tangki simpanan besi galvani. Tangki simpanan besi galvani ini biasanya kita akan nampak di shopping mall ataupun rumah kedai ataupun medan kedai makan. Okey, jenis tangki simpanan air yang kedua iaitu tangki gentian kaca. Tangki gentian kaca ini tidak ramai yang tahu. Selalunya tangki gentian kaca ini ditempatkan di kawasan ataupun bangunan yang melebihi 4 tingkat seperti rumah kondominium ataupun bangunan yang besar. Tangki gentian kaca ini terdapat di kawasan tingkat atas sekali ataupun rooftop. Jenis tangki simpanan air yang ketiga iaitu tangki besi hitam HDPE. Biasanya yang kita semua tahu yang terdapat di kawasan rumah kecil, terdapat di dalam ataupun di luar rumah. Okey, saya akan terangkan tentang tangki simpanan air. Air yang masuk melalui paip perhubungan dan melalui meter air akan terus naik ke paip perkhidmatan dan akan terus masuk ke tangki simpanan air. Kunci paip haruslah dibuka dahulu untuk membolehkan air masuk ke dalam tangki simpanan air. Okey, di dalam tangki simpanan air terdapat dua function, iaitu injek berbolan dan juga pelampung.
Minjak berbola berfungsi sebagai iaitu untuk mengalirkan air masuk dari mana. Manakala pelampung berfungsi untuk mengehadkan sejumlah air yang tertentu untuk mengisi penuh tangki simpanan air. Dan pada tangki simpanan air juga terdapat penutup tangki. Okey, paip yang kedua iaitu paip cuci. Paip cuci selalunya digunakan untuk mencuci bahagian dalam tangki simpanan air. Air di dalam tangki simpanan air haruslah dikeluarkan dahulu sebelum mencucinya. Dan paip cuci, terdapat kunci paip di paip cuci. Apabila dibuka, air daripada tangki simpanan air akan mengalir keluar. Begitu juga dengan paip limpah. Paip limpah berfungsi apabila pelampung di dalam tangki simpanan air rosak dan minjak berbola terus mengeluarkan air, dan untuk mengelakkan air terkeluar daripada tangki simpanan air, paip limpah dipasang untuk mengelakkan air terus keluar dan akan disalurkan air ke keluar rumah. Dan paip yang terakhir iaitu paip agihan. Paip agihan berfungsi untuk mengagihkan air seperti di dalam bilik air mandi ataupun tandas. Okey, sistem tidak terus. Ini adalah contoh-contoh gambar yang saya ambil daripada dalam rumah saya. Tangki simpanan air saya berada di kawasan bilik air, terletak di bahagian atas. Dan daripada tangki simpanan air yang keluar daripada tangki simpanan air mengalirkan air ke shower dan juga bilik untuk kolah. Dan terdapat satu lagi paip mengalirkan air ke tandas. Antara kebaikan sistem terus ialah tidak menggunakan tangki simpanan, dapat membekalkan air yang bersih, dan tekanan air yang dibekalkan adalah tinggi. Manakala keburukan sistem terus ialah tidak sesuai digunakan untuk bangunan yang tinggi, dan juga tiada bekalan air yang disimpan sekiranya berlaku gangguan bekalan air. Yang terakhir, kebocoran atau kerosakan sukar dipesan. Antara kebaikan sistem tidak terus ialah membekalkan simpanan air kepada pengguna semasa gangguan bekalan air. Dan juga tekanan air bergantung kepada saiz tangki simpanan air dan ketinggian. Sebagai contoh, semakin besar saiz tangki simpanan, semakin tinggi tekanan air. Okey, manakala keburukan sistem tidak terus ialah memerlukan ruang dan penyokong yang kuat untuk menampung tangki air. Sebagaimana kita tahu, tangki air HDPE itu sangat-sangat besar dan memerlukan ruang yang agak luas. Dan apabila air terus masuk ke dalam tangki simpanan air dengan anggaran jumlah air sebanyak 4,500 ml, agak berat untuk menampungnya dan memerlukan penyokong yang sangat kuat untuk tampung tangki air. Jikalau tiada penyokong yang kuat, akan jadi berlakunya kemalangan seperti roboh, runtuh, dan paling membahaya sekali jikalau terkena kepada orang-orang di dalam kawasan rumah. Yang kedua ialah tangki air sangat jarang diperiksa dan diselenggara. Kita takut akan dicemari oleh haiwan perosak seperti tikus, cicak ataupun lipas. Terdapat 3 jenis paip untuk sistem perpaipan domestik, iaitu paip bergalvani atau PG, paip polyvinyl chlorida PVC, dan paip poly HDPE. Antara poin paip bergalvani PG iaitu tahan lasak, tidak mudah patah, berat, tahan haba yang tinggi. Akan tetapi, dia senang berkarat kerana besi. Paip bergalvani PG mempunyai 2 grade ketebalan yang anda semua boleh terokai di pasaran sekarang.
Antara jenis paip yang kedua iaitu paip polyvinyl chloride ataupun paip PVC. Ini murah, ringan, akan tetapi ia tidak tahan dengan haba dan mudah patah. Semasa di pasaran, paip PVC ini mempunyai 2 grade ketebalan yang anda boleh pilih mengikut cita rasa anda. Dan paip poli iaitu paip HDPE, antara paip yang terbaik antara tiga paip ini. Ia tahan karat, tidak mudah patah, mudah disambung dan ditanggalkan, liat dan elastik dan boleh dilentur. Dalam kawasan rumah saya, keluarga kami menggunakan tiga jenis paip ini. Paip bergawan ni kami gunakan di dalam dinding rumah ataupun di luar rumah. Semasa di dalam dinding rumah, paip bergawan ni dapat tahan haba yang tinggi. Manakala paip PVC pula kami gunakan semasa kami guna pada mesin basuh ataupun mesin penampis air. Dan paip poli iaitu paip yang terakhir kami pasang di kawasan luar rumah untuk mengelakkan panas ataupun hujan. Paip poli iaitu paip HDPE ini dapat tahan. Itu saja daripada saya. Harap semoga semua yang melihat video ini dapat belajari tentang sistem domestik dan jenis-jenis paip di dalam kawasan rumah. Sekian, terima kasih.